Al-Fatihah. Amin, 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 amin. Baik. Tajuk hari ni mungkin kita dah dengar atau mungkin kita dah ini bukan dah buat ke? Mungkin apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sebelum ini tidak sama dengan apa yang kita dengar sekarang. Sebab hari ini tajuk kita pada hari ini ialah sains riba. Rasul kaya ekonomi Islam. Bagaimana Rasul boleh kaya ataupun di manakah riba itu sendiri? Kita lihat juga pada malam ini. Jadi tanpa membuang masa, saya jemput Prof. Kamarul Azizi untuk membentangkan tajuk pada malam ini. Tafadhal maghfura. Terima kasih Saudara Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi alhamdulillah saya ada peluang lagi pada kali ini untuk membentangkan topik yang saya rasa amat relevan pada masa ini kerana terlampau banyak sangat berlakunya riba ni di dalam masyarakat kita. Ianya satu yang rampant. Selalunya bila kita bersembang, even dengan orang yang dia kata dia memperjuangkan ekonomi Islam, dia kata tak boleh kaya. Jadi hari ini saya nak tunjukkan bahawa walaupun kita buang riba, kita boleh jadi kaya. Jadi macam mana nak jadi kaya tanpa melalui riba? Ini yang saya nak bentangkan dan saya beri dia contoh-contoh yang paling bagus sekali, iaitu contoh Rasul kita, iaitu contoh yang terbaik di dalam dunia ni. Tetapi malangnya semasa perbincangan fiqh selalunya bila tiba kepada muamalat ini dalam kategori muamalat fiqh, maka selalunya topik ini diketepikan. Jadi rugilah kita di masjid-masjid membincangkan mengenai Rasulullah. Apa yang selalu diketengahkan ialah Rasulullah yang miskin. Tetapi mereka lupa bahawa dan mereka tidak membaca sirah yang sebenarnya yang sepatutnya dan kita tengok juga dalam hadis-hadis sitah jelas menunjukkan bahawa Rasulullah adalah orang kaya dan kekayaannya itu tidak masuk ke hati dia. Itu berbeza dia. Kita boleh jadi kaya, kita ada banyak duit, kita banyak harta, banyak rumah, banyak dan banyak segala banyaknya lah. Tetapi dia kekayaan tu tak jatuh dalam hati kita. Itu dia Rasulullah. Dia seorang kaya tetapi dia zuhud. Istilah zuhud. Dia tidak suka kepada dunia. Tetapi dia menggunakan kekayaan yang dia ada itu untuk berdakwah. Jadi bagi kita yang involved dalam dakwah ni, janganlah dengar sangat cerita orang yang mengatakan Rasulullah miskin. Jadi kita pun biarlah miskin supaya senang kita buat dakwah. Then you are wrong. You are on the wrong area. Kerana untuk berdakwah kita kena kaya. Kalau kita tak kaya, macam mana kita nak dakwah? Duit pun tak ada dalam poket. Macam mana kita nak tunaikan tanggungjawab zakat kalau lah kita duit pun tak ada, duk mengharapkan bantuan orang? Macam apa yang berlaku sekarang ni dekat Palestin. Kita tahu mereka berbeza dengan kita. Kita boleh cari duit. Di Malaysia ni orang kata buang aja sebiji orang kata buah ke ataupun sebiji yang lepas kita makan apa-apa saja kita buang, dia akan tumbuh. Memang bumi Allah yang diberikan kepada kita di Malaysia ni mudah. Tetapi kalau di Palestin dia beza. Saya dah pergi Palestin banyak kali dah. Gaza pun saya dah pergi dah dan saya dapati kat sana padang pasir. Padang pasir ni susah nak tumbuh. Tetapi orang kata mereka miskin bukan kerana mereka tak ada peluang untuk menjadi kaya, tetapi kerana mereka disekat oleh Zionis. Di sinilah kita akan memula cerita kita. Bagi orang Malaysia yang miskin, saya kata malu, shame on you. Mengapa you jadikan diri you miskin? Wahai you boleh jadi orang kaya sebagaimana Rasulullah. Tapi janganlah masukkan kekayaan itu dalam hati, tetapi letakkanlah kekayaan itu untuk membantu dakwah. Itu yang saya message saya pada hari ini dan untuk kali ini. Bagi siapa yang rasa ni topik yang kita pernah dengar, memang dah beberapa kali dah cakap topik ni tetapi masih praktis. Siapa yang ada akaun dalam bank
yang bukannya bank Islam ataupun yang tidak praktis Islam. Berapa ramai kita yang menggunakan mudarabah, musyakarah dan lain lagi yang jelas menunjukkan mereka aktiviti-aktiviti ini nama je Arabik, tetapi dari segi praktisnya tak Islami. Jadi ini yang saya nak point out, kerana perkara ni kita dah ditipu oleh orang-orang yang mengaku mereka ini adalah ahli ekonomis Islam, tetapi mereka adalah pembelut yang sebenarnya pengkhianat kepada ekonomi Islam kerana mereka mempraktis riba. Allah telah sebut dalam Al-Quran bahawa riba tak boleh. Tak kira siapa lah. Rasulullah pun tak boleh. Dan Rasulullah dia tak boleh. Apa yang dia buat? Adakah dia kata, oh tak apalah kan nanti saya miskin. Tak. Allah kata kamu takkan miskin. Rasulullah takkan miskin bila dia praktis tanpa riba. This is the thing yang topik kita hari ini. Minta maaf lah, a bit passionate sikit dalam topik ini ya, kerana saya menghadapi masalah ya bila berjumpa dengan quote-unquote orang yang mengaku mereka adalah pejuang-pejuang ekonomi Islam, tetapi bila tanya kat mereka dari segi apa yang mereka laksanakan dari segi praktikal, jelas menunjukkan mereka menjalankan riba dan menjalankan apa-apa saja yang Tuhan kata tak usah buat. Saya tanya, mengapa you buat ke ni juga? Dia tengok kat saya macam saya ni orang daripada dunia lain. Dia kata, Prof ni duduk dunia mana? Macam mana kami nak dapat untung? Ini saya khas, dedicated saya buat untuk mereka-mereka ini bahawa memang Rasulullah adalah orang kaya dan dia bukannya orang miskin. Cuma kekayaannya itu digunakan untuk dakwah. Bukan macam dos yang mengaku bawa ekonomi Islam tetapi yang sebenarnya mereka membawa fasad, membawa fasad dan merosakkan orang-orang Islam yang lain. Okey, elok kita mula sekarang ni. Okey, saya dah tulis banyak buku lah kerana saya rasakan penting untuk kita memahami bila saya buat presentation macam ni, saya selalu kekurangan masa, tak cukup masa untuk saya explain kesemuanya. Jadi siapa yang berminat kepada buku saya dari segi education, saya tulis rubrik alternatif, pendidikan aras tinggi dan bangkit semula tamadun Melayu. Itu 3 buku yang berkait dengan pendidikan. Dan untuk dari segi apa orang kata kewangan Islam ni, saya ada tulis 3-4 buku dah, dan buku yang kelima akan keluar sikit lagi, iaitu Reformasi Sistem Kewangan Islam, Bunga Sifar, Ekonomi Islam, apa nama dia punya itu adalah Perniagaan, Rasul Kaya Cetusan Ekonomi Islam, iaitu topik yang bincang ini, dan Pilihan Cara Hidup, apa di option kita. Dan seterusnya ialah saya tulis juga sedikit buku mengenai Madani, iaitu serangan halus atas Islam Madani. Yang ini very interesting kerana nanti kalau siapa yang baca dia terkejut. Oh, rupanya itu dia pun adalah serangan. Memang serangan. Dan siapakah dia musuh-musuh halus yang pergi ke masjid dan menceritakan benda-benda yang tak betul ini. Dan mereka kata mereka betul. Inilah dia musuh-musuh halus. Dan siapakah dia yang paling terkenal sekali? Ialah Iblis. Ketuanya adalah Iblis dan syaitan adalah. Anyways, kita tahu daripada hadis dan daripada Al-Quran, Iblis ni ilmu dia lebih tinggi daripada ulama. Dia mengikut satu pandangan ulama, dia kata dia ni adalah guru kepada malaikat. Jadi nak tunjukkan betapa tinggi ilmunya. Jadi kebanyakannya dia pergi ke masjid-masjid dan mengajar benda-benda yang salah ni. Dan perlu diperbetulkan. Dan untuk tujuan itu saya sediakan satu buku penyatuan ummah di dalam masjid. Dan kepada belia, khas untuk belia, saya katakan belia adalah pemangkin negara Madani. Jadi buku-buku ni kalau siapa yang minat nak beli, bolehlah hantar pada boleh buat pembayaran pada akaun bank saya dan juga bukti pembayaran itu kepada WhatsApp kepada saya dengan alamat post supaya saya boleh hantar dengan cepat kalau you boleh dapat hantar ini, insya-Allah besok saya akan hantar balik kat you. Kerana buku-buku ni ada dalam stok saya dan saya tak ada masalah untuk edaran untuk siapa yang berminat. Okey, itu dari segi buku. Sains riba ni kita kena tengok dari sejarah. Mana datangnya sains riba ni? Sains riba ni sebenarnya berpunca daripada orang Jew.
Ya, ini adalah banker yang terkenal dalam dunia ya sekarang ni. Mereka ni adalah ahli-ahli bank. Dan ahli-ahli bank ni, kalau kita tahu ya, tujuan utama bank selain daripada menyimpan dan mengambil duit kita dan mengguna duit kita dan pulang balik kepada kita benda yang tak bagus kalau mengikut sistem riba ni, mereka ni juga memberi pinjaman dan mereka memberi pinjaman yang merosakkan masyarakat. Inilah dia orang-orang dia, iaitu orang Ju yang memulakan perkara ini dan diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi bila ketika datang Rasulullah, perkara yang pertama Rasulullah buat ialah declare perang terhadap riba ni. Rasulullah declare perang, tak pernah dengar pun cerita ni. Memang tak pernah dengar. Kerana orang-orang yang mengajar agama kita ialah bila tiba kat muamalat mengenai kehidupan ini, dia kata, oh dah habis lah, kita start balik pada taharah. Memanglah saya bukan nak kata taharah tak bagus. Taharah tu bagus, tetapi itu setakat pada diri kita sendiri. Tetapi bila kita masuk pada muamalat kehidupan kita, dia akan termasuk juga di perhubungan kita dengan Allah, perhubungan kita dengan manusia, perhubungan kita dengan binatang, perhubungan kita dengan semua makhluk-makhluk Allah. Jadi lebih besar lagi. Sepatutnya masjid-masjid kita membawa muamalat ini, mengenai fiqh muamalat ini, dan bukannya fiqh taharah apa semuanya. Boleh buat, tetapi janganlah over sangat, terlampau over sampai tertinggal ya bahagian yang paling penting sekali, iaitu macam mana nak cari makan, macam mana nak makan. Itu adalah dalam muamalat ini. Okay, so sains riba ni dibawa oleh Ju, dan sehingga sekarang dah, dan laknatlah kepada orang Ju yang apa orang kata yang hidup di sekarang ni, yang mengambil tempat orang Palestin. Tengoklah macam mana cara orang Ju ambil orang Palestin. Dia ambil sikit-sikit je, dia ambil sikit sana, dia ambil sikit sana, tahu-tahu Palestin menjadi satu tempat yang terelok. Jadi apakah dia? Ini riba ni adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kita masih main-main lagi. Oh, riba kan? Interest ke? Buat tak tahu je as if macam ini satu benda yang biasa. Tidak. Ini Allah dan Rasul telah declare sebagai war. Ya, perang ke atas mereka. Bukannya biarkanlah, tak apa, kita boleh buat konvensional dengan itu. Tak ada. Dalam Islam, there's no such thing. Dan bagi siapa yang kata bahawa perkara ini bukanlah perang, dan jumpalah, besok kita jumpa dengan Allah, dan saya sendiri akan jadi saksi bahawa kalau you kata bahawa ini bukan perang, dan you cakap di depan Allah nanti bahawa dia bukan perang. Okay? Jadi riba ni artinya simple je, lebih ataupun tambahan. Apa saja yang katakan untuk, yang paling mudah sekali untuk kita lihat ialah pinjaman. Kita pinjamkan RM1 hari ni, 1000 tahun daripada sekarang pun kita hanya boleh collect balik RM1. Mengapa? Kerana kita bagi RM1. Jadi pasal apa pula RM1 pada 1000 tahun nanti dia punya value of money will change. Ini dia masalah dia. Kerana ulama-ulama dulu berpegang kepada ayat Quran, dan saya tak deny mereka berpegang pada ayat Quran, dan saya setuju dengan mereka, iaitu menggunakan dirham dan juga duit-duit yang berasaskan kepada komoditi, berasaskan kepada emas dan juga perak. Tetapi sekarang ni duit kita ni nama dia bukannya dah duit komoditi. Duit kita ni sekarang ni berasas kepada fiat. Nama dia fiat namanya. Kalau bagi ulama-ulama ekonomi Islam yang masih tak faham lagi sistem keuangan dunia ni, datang belajar kat saya lah kalau dah rasa masih lagi tak pandai lagi. Saya akan ajar. Dalam kuliah-kuliah saya, please refer kepada buku saya yang 4 tu, dan insya-Allah dalam bulan depan saya akan keluar lagi satu buku yang saya rasa lebih power lagi. Tajuk buku tu saya pun dah terfikir dah, iaitu ringgit mata wang riba ataupun mata wang ribawi. Semua kalau tengok dalam ulama fiqh muamalat, saya pergi ke Yaman, saya pergi ke Saudi Arabia, saya pergi ke Al-Azhar, dan saya berbincang dengan ulama fiqh muamalat. Saya tanya kat mereka, tell me about wang. Semuanya kata wang bukan ribawi. Maknanya wang bukan riba. Saya tanya kat dia, pasal apa you ambil that conclusion? Oh, dia kata Imam Hanafi kata macam tu. Pernah ke you baca apa yang Imam Hanafi tulis?
apa yang apa nama imam-imam yang besar tulis mengenai mengapa duit itu bukan ribawi. Oh, tak pernah baca. Saya belajar daripada ulama ini sorry dia sampailah dia kata kepada Rasulullah. Dia tahu tak bahawa duit kita di dunia sekarang ni bukannya sama dengan duit di zaman Rasulullah. Tak sama. Duit kita ni digelar sebagai fiat money. Fiat money ni adalah ribawi. Walaupun kita percaya tak percaya, saya suggest buka balik kitab balik, belajar balik. Jangan nak pandai-pandai cakap kata dia bukannya ribawi. Kerana bila saya jumpa dengan ulama-ulama ni, dia termasuk dekat Yaman, dekat Al-Azhar, saya bincang dengan mereka dan mereka kata dia bukan ribawi. Dan bila saya tanya kat mereka, mereka tahu, mereka faham ke apa yang dimaksudkan dengan ribawi? Oh ya, dia adalah bermaksud berlebihan ataupun tambahan. Can you trade? Saya tanya, boleh tak kita buat trading wang? Oh, tak boleh, dia kata. Betul lah, memang tak boleh. Tetapi sekarang ni tahu tak? Salah satu daripada kawan saya, dia jadi kaya kerana monetary market. Dia trace duit tu naik, dia turun, dia jual, naik, dia turun, dia jual. Sampai dia kaya. Dia duduk sebelah rumah saya je. Ada satu kali tu Tuhan nak tunjukkan saya betapa kayanya dia ni. Saya tengok polis datang kat rumah dia. Saya cakap, tanya polis tu, mengapa yang you datang kat sini? Oh, tuan rumah sebelah ni ada hilang 5 juta, saya kata. Berapa? Saya kata. Dekat rumah dia simpan 5 juta. Cash. Itu nak tunjukkan macam mana duit tu boleh di-fluctuate. Turun naik. Dan orang berniaga atasnya. Mana dalam Islam ni, kalau pergi jumpa dengan Imam Hanafi sekarang dia pensan terus. Dia kata, mana boleh trading duit? Itulah tu zaman dia. Kalau dia datang zaman sekarang pun, saya rasa dia akan ikut apa yang pandangan saya. Dan saya akan bentangkan yang ini dengan lebih detail, ya. 2 minggu daripada sekarang, supaya kita semua faham. Janganlah kita ni jadi orang kata ikut-ikut saja. Taklid is okay, tetapi ada tempat dia tak boleh taklid. Dan ini adalah salah satu tempat di mana tak boleh taklid. Di mana perubahan daripada zaman Rasulullah dengan zaman ini terlampau ketara, sampai menyebabkan apa orang kata definisi riba tu sendiri kena jaga. So ianya saya nak beritahu ialah haram. Jadi siapa yang kata halal, beritahu kat saya kat mana dalam ayat Quran, dekat mana dekat hadis yang kata bahawa riba itu halal. Kerana Allah dan Rasulnya declare riba adalah haram. Dia pun declare. Okay? So praktiknya ni mengapa? Ya, kerana dia zalim. Kerana dia zalim. Dia hanya mengambil pada pihak yang banyak duit saja. Orang yang sikit duit dia tak peduli. Dia lantaklah, dia kata. Jadilah Al-Quran ni banyak. Kalau nak saya senaraikan ni dalam surah Ar-Rum ayat 39, Allah berfirman, dan suatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Ada orang ingat bila ada riba tu dia akan lebih kaya. Memanglah dia dapat banyak duit. Tapi kayanya tak diberkati. Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang dia berikan kecuali dia bagi zakat. Baru itu ditambahkan oleh Allah. Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 278 dan 280. Allah suruh tinggalkan sisa riba. Macam kita ni, kalau ada lagi riba, tinggalkan. Jangan ambil dah duit itu. Ya, kerana bahawa Allah dan Rasulnya akan memeranginya. Ini dalam ayat Quran, surah Al-Baqarah. Kalau ada lah orang tafsir yang kata, oh bukan, tu salah. Kataan itu bukannya perang. Benda lain. Tidak, it is perang. Saya dah cek dah dengan semua mufasir. Dan semua mufasir kata perang. Tak tahulah kok ada seorang mufasir moden ni yang tak erti bahasanya. Dia ingat itu bukan perang. Tapi it is perang. Declare oleh Allah dan Rasulnya. Dan surah Ali Imran ayat 130. Janganlah kamu makan riba. Berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah. Dan dalam surah An-Nisa ayat 160-61 pun dia dikata jangan makan riba. Dan surah Al-Quran surah Al-Baqarah 276 musnahkan riba dan suburkan sedekah. Apa tidak ayat-ayat ni? Ini semua ayat-ayat di awal Al-Quran. Kecuali kita tak baca Quran. Saya tak tahulah berapa ramai yang mendengar presentation saya ni yang baca Quran tiap-tiap hari. Berapa ramai yang baca satu juzuk tiap-tiap hari.
Berapa ramai yang khatam Quran tiap-tiap minggu. Ha. Itu adalah suruhan Allah. Yang itu kita tak nak buat. Jadi bila orang-orang macam saya ni cakap kata riba ni haram, oh ya, kau tak pernah dengar pun. Memang tak pernah dengar kerana bila fiqh muamalat diajar dalam masjid-masjid, tiba je kat bahagian ni, mereka lupa. Dia kata, oh tak apalah, kita start balik lah. Kita dah start lama dah, tak start mula daripada tarah. Dia kata, ini dia masalah kita. Ini masalah syaitan. Syaitan yang mengajar kita supaya jangan masuk dalam bahagian ini. Kerana ini adalah kehidupan kita. Dia ingat bahawa dia boleh kacau dalam kehidupan. So, compound yang menjadi isu dalam riba ni ialah kerana mereka menggunakan compound. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah simple interest. Maknanya, you bayar tiap bulan sama je. Tetapi bila compound ni, dia akan bertambah dengan cepat. Dia bertambah dengan cepat. Dan kalau kita nak tengok graf, kalau kita graf ini adalah simple interest dan yang ini adalah compound interest. Nampak tak dia punya naik tinggi sangat itu? Jadi, kita dapati dalam sejarah ni, bangsa mana yang menggalakkan riba ni? Iaitu bangsa Yahudi. Dan kita dapati juga dalam sejarah, mereka ni telah dihalau daripada satu negeri ke satu negeri kerana mereka menggalakkan riba. Mengapa mereka menggalakkan riba? Kerana mereka memberi pinjaman kepada orang dan bila dia pinjam, dia bagi charge dengan compound interest. Jadi, habis tanah-tanah tu diambil oleh mereka akhirnya. Tanah-tanah tu. Jadi, negara-negara ni, macam contohnya Wales, pada 1290 dah halau dah orang Jew ni. England 1290, Lutania 145 halau mereka. Orang Jerman sebenarnya kita ketahui 1551 masa perang dunia. Hungary 1349. Semua negeri ni, Sicilia 1492 dah halau dah Jew ni. Ni sekarang ni mereka berkumpul di Israel dan buat perangai the same thing yang menyebabkan mereka dihalau. Tetapi kita di Malaysia apa praktis? Ini adalah semua kaki-kaki Jew ni yang yang masih lagi insist nak guna riba. Walaupun Rasulullah telah katakan bahawa riba ini haram. Dan dia declare war atas riba. Tapi kita masih nak buat lagi. Kita nak buat lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah introduce cara Islam. Tetapi dia telah dikhianati oleh orang-orang yang dalam bidang bukan bidang Islam ni. Walaupun mereka bergelarkan diri mereka pakar-pakar Islam, tetapi mereka menjalankan riba dengan nyata sekali dan bukanlah sorok-sorok memang saya nampak. Saya dah berbincanglah dengan daripada bank negara dan juga daripada tempat lain yang menggelarkan istilah mereka tempat untuk menjadikan cara ekonomi Islam ataupun kewangan Islam ni dilaksanakan. Lagi satu perkara yang selalu kita dengar, adakah 9-10 punca rezeki daripada perniagaan? Banyak kita dapati orang mengatakan perkara ini hendaklah berniaga kerana padanya 9 daripada 10 rezeki. Mengikut pandangan muhadis ini bahawa ini adalah dhaif maknanya tak sampai kepada Rasulullah kerana Nuaim ni. Nuaim ni adalah seorang perawi adalah tiqah berarti mereka dia adalah bukannya sahabat, jadi ada missing link dekat situ. Itu saja tapi doesn't matter sebenarnya kerana Rasulullah sendiri praktis perniagaan. Walaupun kita kata dia mungkin bukan 9 ke 10 punca rezeki, tetapi perniagaan itu adalah memang Allah praktis dan kita juga digalakkan tak boleh sifat ifah ni. Sifat ifah ni meminta-minta kepada orang memang ini satu perkara yang amat buruk saya perhatikan kita ni. Nak tolong orang Palestin kita minta duit, bila nak tolong orang sana kita minta duit. Mengapa kita sendiri tak cari duit dan kita bagi je duit yang kita ada? Mengapa yang kita yang tak ada duit ni nak pergi cari-cari minta pula ke orang lain? Inilah dia masalah ifah sifat ifah ni iaitu kita diminta untuk mencari apa orang kata perniagaan dia dengan sendiri. Tak salah minta-minta pada orang. Kalau lah kita minta-minta ni memanglah standard kita memalukan Rasulullah pun sendiri telah mengatakan orang ni memang akan memalukan di akhirat nanti bila berjumpa dengan Allah. Jadi syarikat yang terkaya di Malaysia ni siapa dia? Tenaga Nasional Berhad TNB adalah terkaya yang mengeluarkan elektrik untuk Malaysia. CIMB adalah sebuah bank, RHB Bank, Public Bank, Maybank,
Sam Dabi adalah apa orang kata komoditi. Genting adalah tempat orang kata orang bermain judi. Petronas Chemical Sdn Berhad adalah yang jual minyak. Dan Asiatic Group adalah orang yang menggunakan udara ataupun komunikasi. Jadi kita dapati dekat sini kebanyakan ni yang kaya ni daripada top 9 ni kita tengok orang banker. Pasal apa? Kerana bagi bakal memberi pinjaman compound. Bila pinjaman compound ni secara automatiknya adalah riba. Tak payah komen lagi lah, tak payah. Simple interest pun dah dipanggil riba. Ini pula compound yang dipraktis oleh orang Ju. Ya, adalah praktis orang Ju. Dan kita dapati ramai orang Ju ni di Malaysia ni. Dan kita buat tak tahu je kat mereka. Kita kawan dengan mereka, kita biar. Tetapi Ju tu dekat Israel tu, kita ada kata, apalah Palestin ni, apalah itu. Kita tengok kat sebelah you, adakah orang Ju kat sebelah you yang praktis riba ni dengan di bank-bank yang ada. Dan orang yang kaya sebagai contoh Robert Kwok, Wak Leng Chan, Tan Sri Cheng Ling Kiong, Li Ching Cheng, Tan Sri Datuk Seri Panglima Lau Chow Kun. Mereka ni semua kaya kerana apa? Tanah. Mana dia dapat tanah? Kalau kita trace back dekat dia punya keluarga, Robert Kwok dapat berapa banyak tanah masa zaman British. Kuan Yin Chan dapat berapa banyak tanah. Semua ni dah dapat tanah daripada kita orang Melayu yang balut dan memberi kepada orang-orang yang bukan Islam ni tanah-tanah yang memang kita punya tetapi diberi kat mereka. Inilah dia orang yang terkaya di Malaysia. Malanglah kita ya kerana kita membiarkan perkara ini berlaku. Dan 60 tahun merdeka masih lagi. Apa 5 sumber penting dalam perniagaan? Kita perlu ada kewangan. Kalau kita tak ada duit, you don't make money out of nothing. You must have money, then you make money. Dan sumber kewangan ni mestilah sumber yang halal. Dan kita mesti ada sistem pendidikan yang baik supaya menggalak kita melakukannya. Bukannya sistem pendidikan yang suruh menjadi apa yang kita panggil sebagai hamba-hamba orang. Hamba-hamba orang, bukannya hamba Allah. Kalau menjadi hamba Allah, tak apa juga. Ini diajar supaya menjadi hamba Allah, bekerja dengan kaki tangan kerajaan. Bukan maksudnya bekerja dengan kaki tangan kerajaan tu tak bagus. Bagus, tapi kita kena ada etika dia. Sumber pendidikan dan sumber fizikal. Sama ada kita ada kedai ke, kita ada kilang ke dan lain-lain lagi. Kita mesti ada sumber emosi kerana kita akan menghadapi banyak masalah nanti. Emosi daripada merata-rata tempat. Dan kita mesti ada ini kekuatan kita. Dan sumber manusia, ini adalah paling penting. Kalaulah kita tak ada bakat dan kekuatan bekerja, maka kita tak boleh buat. Di mana kita perlu ada kemahiran teknikal. Kita perlu kemahiran kemanusiaan. Kita perlu ada kemahiran pengurusan masa. Kita perlu ada kemahiran konsep. Dan kita perlu ada kemahiran membuat keputusan. Dalam bisnes, kalau kita lambat-lambat buat keputusan, maka orang akan lari daripada kita. Inilah dia masalah kita sekarang. Jadi, baik kita tengok sirah Rasulullah. Macam mana Rasulullah? Rasulullah ni dididik daripada kecil lagi ya, untuk berniaga ya. Dia seorang anak yatim piatu. Dalam usia 6 tahun ibunya dah wafat. Lalu diasuh oleh bapa saudaranya Abdul Muttalib. Dan sepeninggalan bapa saudaranya juga, dianya diasuh oleh pamannya iaitu Abu Talib. Jadi Abu Talib ni mengajar dia berniaga. Jadi dia umur usia dia 8 tahun hingga 40 tahun. Selama 32 tahun dia telah pergi daripada satu pasar ke pasar lain ya, berniaga. Kalau kita tengok itu dah peta di mana Rasulullah pergi berniaga ya. Tengok merata-rata sampai ke Syam dan lain-lain lagi. Dan oleh kerana itu ya, pasar merupakan tempat di mana dakwah Islam itu penting. Mengikut kajian yang dibuat ya oleh ahli sirah, Rasulullah sendiri ya, sebelum dia jadi Rasul, dia pernah pergi kepada 13 pasar ya, di Jazirah Arab. Yang ini kita tak pernah cerita. Ya, mengapa? Kerana kita membaca buku macam Ibn Hisham. Buku-buku ni semua tak cerita pasal berniaga. Dia cerita mengenai akidah. Dia cerita, baguslah. Bukan saya nak kata cerita akidah tak bagus. Tetapi kalaulah muamalat tak dicerita, maka tak ada. Jadi hadir buku-buku mengenai Rasulullah ni dalam muamalat tak banyak. Dalam sirah. Tak banyak. Sedikit saja. Jadi, kalau kita lihat ya bagaimana ya Rasulullah ni telah diperhatikan oleh Siti Khadijah, seorang janda yang kaya. Dan apabila melihat bagaimana Siti Khadijah ni,
dia tengok orang ni baik sekali dan dia berminat dia untuk hantar dia pergi ke Syam dan diperhatikan oleh seorang apa nama dia punya pembantu. Dan apabila dia lihat tu dia berminat ya untuk berkahwin dengan Siti Muhammad, maka dia menghantar sebanyak 100 unta merah. Jadi 100 unta merah ni memang mahal lah ya. Kalau nak katakan sekarang ni, zaman sekarang ni, maknanya kalaulah saya berkahwin, maka saya akan hantar 100 Lamborghini pada isteri saya. Tengok saya kaya ke tak kaya? Memang saya kaya. Walaupun demikian, ya, ada pandangan juga ya daripada Qutbah Abu Talib yang mengatakan itu duit dia sebenarnya. Tapi wallahualam, kita tak tahu cerita yang mana yang betul. Tetapi mengikut apa yang saya kaji daripada buku-buku sirah Rasulullah, maka ianya adalah duit Rasulullah sendiri. Ya, bukannya Rasulullah ni bukannya jenis orang minjam duit, ambil duit orang, tak ada. Dia pinjam kerana necessary, dia perlu untuk membantu orang lain. Tapi untuk diri dia sendiri, dia jarang minjam. Jadi itu Rasulullah. Jadi tak tahulah siapa yang mengeluarkan ni. Saya sengaja keluarkan Qutbah Abu Talib ni supaya kita itu faham, dengar juga bahawa ada juga satu version lain. Okey. Jadi kita dapati bahawa Rasulullah ni kaya. Ini jelas. Dia seorang yang kaya. Dan isteri dia, Khadijah ni, dia kahwin sehinggalah Khadijah tu meninggal dunia. Jadi mana sayangnya kepada Khadijah ni. Berbanding dengan kita ni, seorang pun tak sayang ni. Lepas itu barulah Rasulullah berkahwin dengan orang-orang lain. Dan semasa dia hidup di Mekah tu, dia pun mula melihat bagaimana kepincangan masyarakat di situ. Dan apa yang jelas dilihat ialah banyak sangat keburukan. Jadi dia telah pergi naik ke satu gua nama Gua Hira, di mana dia telah bertafakur kepada Allah dan meminta Allah memberikan dia petunjuk sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta Allah untuk beritahu dia siapa dia Tuhan. Jadi dia pergi ke Gua Hira dan di situlah dia mendapat perkataan yang pertama, iaitu Iqra, baca. Jadi bila dia balik saja, dia pun mengajak orang lain untuk masuk ke dalam Islam, dan ini telah dimarah, didengki lah oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Sufyan, dan mereka telah decide untuk buat satu boykot ekonomi. Jadi masa itu lagi Rasulullah telah pun mengalami apa yang dipanggil sebagai embargo umat Islam, dan mereka telah berkumpul di Abu Talib, Bani Abu Talib, dan di situlah mereka telah duduk selama 3 tahun. Tak ada makanan masuk, tak ada makanan keluar, dan mereka hanya makan rumput dan daripada pokok-pokok yang ada saja. Jadi itulah keadaannya. Jadi Rasulullah memahami apa dimaksudkan dengan embargo tersebut pada masa tersebut. Dan ini adalah tempat Bani Muttalib di mana embargo itu telah berjalan selama 3 tahun. Jadi tak ada siapa pun boleh orang yang datang haji dan umrah semuanya tak dibagi oleh Quraisy untuk berjumpa dengan keluarga Rasulullah ini. Kemudian Allah mendapat perintah daripada Allah supaya dia pergi hijrah. Jadi Rasulullah telah berhijrah banyak tempat sebenarnya. Tetapi kebanyakannya di Taif, yang mana kita dengar cerita bagaimana budak-budak telah membalik batu kepadanya sehingga berdarah-darah, dekat Habsyah dan lain-lain lagi. Tetapi apabila hijrah dia ke Madinah lah, adalah pembuka kepada segala hijrah. Jadi semasa dia pergi tersebut dan dia duduk melalui Gua Thur selama 3 hari juga, dan kemudian dia terus berjalan hingga ke Madinah. Dan di Madinah dia telah membina satu kerajaan. Dan pada ketika itulah orang Islam merasa tenang untuk berjalan dan mempraktis agama Islam itu sendiri. Jadi untuk tujuan itu, ini yang kita very interesting kita lihat. Pertama, Rasulullah telah membina masjid. Mengapa dia bina masjid? Kerana untuk menjaga akidah orang Islam. Lepas itu, lepas dia bina masjid, yang kita lihat ialah agak unik. Ini pun tak banyak dicerita oleh kita punya ulama sirah kita, iaitu membina pasar. Siapa pula pasar nombor 2?
Wah, kalau kita tengok dalam banyak hadis mengatakan tempat pasar ni tempat yang Rasulullah tak suka. Tetapi dia telah membuat pasar. Mengapa dia buat pasar? Kerana pada zaman Rasulullah ketika dia pergi kepada Yathrib, dia dapati ada beberapa pasar yang dikawal oleh orang Yahudi, Bani Quraizah. Jadi orang Yahudi ni, seperti yang kita ketahui lah, mereka boleh menipu, mereka boleh macam-macam. Dan salah satu daripada perkara yang mereka buat ialah beri pinjaman compound interest. Saya sebutkan tadi. Jadi ramai sahabat-sahabat tak nak ikut dia. Tambah pula keluar turunnya surah Al-Baqarah ayat 275 tersebut. Jangan buat riba lagi dah. Jadi bila turun itu maka Rasulullah telah membuat dia satu pasar untuk orang Islam. Kerana supaya mereka boleh praktis, tak ada praktis riba. Jadi ya kat sini interesting. Kita sekarang ni di Kuala Lumpur berlambak pasar-pasar dan juga tempat-tempat di mana riba dijalankan dengan cara terbuka. Tak ada siapa pun yang berusaha. Pemerintah mana pun tak ada berusaha kecuali Datuk Seri Anwar yang pernah mencadangkan pada awal dulu. Tetapi sekarang ni dia dah jadi pemerintah dah hampir setahun lebih. Saya harap dia akan meneruskan usaha ini dan saya sedia membantu dia untuk memastikan adakah sistem riba yang digunakan ataupun tidak. Okey. Dan selepas itu barulah ditulis satu perjanjian, dinamakan Sahifah Madinah untuk politik. Jadi apa yang berlaku di Malaysia sekarang ni ialah kita masjid memang dah boleh buat lah, tetapi kita pergi kepada politik kerana itu adalah untuk mengelak kocak-kacir. So sekarang ni kita dah stable dah, so why not we go itu tengok pasar pula, iaitu membuangkan semua riba yang ada. Datuk Seri Anwar sebut 3 perkara yang dia akan laksanakan semasa dia memerintah. Pertama ialah untuk mengurangkan jurang antara orang kaya dengan orang miskin. Kalaulah kita fikirkan dalam riba, siapa yang orang kaya? Iaitu orang yang memberi pinjaman dengan compound interest. Dan siapa yang miskin? Orang yang meminjam wang dengan compound interest. Agak-agaknya kalau kita maintain orang kata sistem riba ni, boleh ke Datuk Seri Anwar mengurangkan jurang antara keduanya? Tak boleh. Memang tak boleh. Dia kena buangkan sistem ni terus totally, baru boleh. Dan yang kedua yang dia katakan ialah supaya kos hidup akan berkurangan. Ini pun tak boleh. Mengapa? Kerana dari segi servis untuk pinjaman tadi adalah datang daripada compound interest juga. Jadi dia akan sentiasa naik kerana untuk provide duit untuk servis kepada compound interest tadi. Dan yang ketiga yang Datuk Seri Anwar ingin cadang buat sekarang ni ialah mengurangkan orang yang miskin. Tegar, maksud orang miskin tegar. Macam mana dia nak miskin tegar nak kurang bila orang duk minjam dengan menggunakan compound interest. Dan dia takkan menjadi kaya sampai bila-bila kerana mustahil. Kerana itulah orang Jew ni dihalau daripada semua negara-negara yang saya sebutkan tadi. Kerana mereka telah kehilangan tanah, kehilangan macam-macam lagi kerana compound interest. Jadi kita janganlah sejarah kita tengok, jangan orang kata tengok hanya untuk akademik aja, membaca saja, tetapi kita tak tengok rakyat kita yang merana. Datuk Seri Anwar telah buat satu perkara yang baik untuk membuat ketiga-tiganya. Solutionnya simple aja, tukar kepada Islamic finance dan tukar kepada Islamic punya ekonomi. Adakah ekonomi yang ada sekarang ni sesuai? Tak. Ekonomi Islam yang ada sekarang ni tak betul. Ada salah kat dia nya. Perlu diperbetulkan dulu baru boleh. Kalau lah tak diperbetulkan, nama saja nama Islam tetapi dia menjalankan riba. Dan memang kita lihat memang ada riba everywhere. Dalam pinjaman dia ada, dalam semua perkara lah ada. Jadi kalau nak point out, sila baca buku saya. Saya ada 3 buku yang saya telah karang yang menunjukkan bahawa ada riba. Jadi itu dari impak dia. Kita dapati tu dia ada masjid,
masjid tu berdekatan dengan pasar, dia tak jauh. Jadi apa yang dilakukan dalam masjid dilakukan juga di pasar. Jadi masjid itu tujuannya adalah membentuk akidah. Dan pasar pula ialah untuk menjalankan perniagaan. Selain daripada itu, kita ada politik Syahifah Madinah untuk bagaimana kita boleh hidup ya dalam satu keadaan yang majmuk ini. Adakah zaman Rasulullah ada majmuk? Ada, iaitu orang Ju dan juga orang Arab. Tetapi adakah zaman kita ni ada? Ada. Kita ada orang Cina, ada orang Melayu, ada orang India. Itu pun adalah masalah itu. Jadi kita kena ada politik Syarifah Madinah ni juga. Jadi semua contoh dah ada. So apa yang kita perlu ialah melindungi kebebasan beragama, kesetaraan hukum, penyelesaian konflik secara damai, kerjasama dalam masyarakat. Jadi ini semua ni boleh kita lakukan sekarang ni ya. Pasar ekonomi yang telah dicadangkan tadi ya, memang telah dilaksanakan. Dan kita dapati ya, mengikut sejarah je pula, wanita adalah yang menjadi dia punya manager dia. Jadi tunjukkan boleh orang wanita boleh kerja. Jadi kita dapati bahawa perlunya adanya market ini ya, supaya ada tempat ya untuk kita praktis apa yang Islamik apa Islam kita suruh. Janganlah kita ikut ya perniagaan-perniagaan yang menggunakan riba ni. Jadi ini penting ya untuk kita memastikan ya bahawa kita akan diberkati oleh Allah. Jadi dalam hal ini kita dapati ya diterangkan ya pada zaman Rasulullah ya, bagaimana pasar tersebut. Pasar itu tak boleh ada bangunan ya, dicadangkan tak ada bangunan. Adakah boleh kita buat ada bangunan? Mungkin boleh. Tapi masa itu tak perlu ya. Kerana sesiapa saja yang datang ke dalam pasar tu dia nak berniaga, dia cacak aja. Dan dia boleh berniaga. Dan dari segi pernah ditanya kepada Rasulullah, boleh tak dia tetapkan harga? Ini interesting. Rasulullah kata tak boleh. Dia kata perniagaan ini cuma sebagaimana fi sabilillah, dia kata. Allah dia yang tetapkan harga, bukannya kita. Pada dasarnya ya, apa yang Rasulullah sebut itu ialah it all depend on supply and demand. Kecuali lah ada yang kaki sorok, dia tiba-tiba tukarkan harga tu boleh naik, dia turun. Yang itu dan baru Rasulullah akan get involved. Tetapi mana yang lain daripada itu, sistem yang digunakan adalah terserah pada Allah. Ya? Allah yang menentukan harga dia. Turun naik, turun naik. Jadi ini sepatutnya menjadi tujuan kita ya, intervensi market kita kena jaga-jaga. Jangan ya larangan ikhtisar ya menyorok barang ya. Keterbukaan dalam informasi pasar juga kena dimaklumkan. Harga regulate, kita tak boleh regulate harga ya. Harga adalah open. Inilah dia sesuatu agama yang kata bahawa market is an open market. Islam saja yang mengatakan begitu. Tetapi agama lain tak tahulah. Saya tak pernah sebut pun pasal ini. Jadi inilah dia Islam ya. Apa yang kita dapati ya, bahawa strukturnya adalah sebagaimana yang Allah hendak kita buat ya, sebagaimana yang telah ditetapkan ya, kerana transaksi jual beli itu adalah mengikut apa yang Allah mahu. Baik kita tengok sistem kewangan Islam semasa ini. Yang kita tengok yang diperkenal di Malaysia ni sebenarnya, Malaysia tak perkenalkan bank Islam, tabung haji, pasar modal Islam, pusat kewangan Islam antarabangsa, perundangan dan pengawasaan, pendidikan dan penyelidikan. Tapi ini adalah surface saja. Kerana dalam Islam ini, prinsip dia terbagi kepada empat peraturan asas. Pertama, tak boleh ada riba. Maknanya tak boleh ada faedah. Kedua, tak boleh ada gharar. Maknanya kita tak pasti. Sebagai contoh, saya nak beli buah tu atas pokok tu. Dah masak ke belum? Belum. Dan tak boleh. Itu nama dia dalam Islam, tak boleh beli. Ya, kerana gharar. Tak sure lagi. Buah tu elok ke tak elok. Dan maisir, dia berjudi. Dia kata, okey, saya letak harga RM1 bulan depan. Atau bulan lagi satu, saya buat RM2. Maknanya dia main teka-teka je. Dia buat maisar, perjudian. Ataupun pasaran masa depan. Dia kata, sebelum sampai ke market, saya beli dulu. Itu pun tak boleh juga ya. Pasaran masa depan ya. Belum sampai ke market, dia dah beli dah barang. Itu pun salah dari Islam. Jadi empat ini, untuk kita implement sistem kewangan Islam, keempat-empat perkara ni mestilah bersesuaian. Kalau tak, maka dia bukannya. Ini ada masalah kita zaman sekarang ini. Kalau kita tengok ya, sebagai contoh, murabahah ya, untung nyata jualan aset semasa. Jadi yang ini tak apa ya, kerana
kita beli kejap itu dan kita apabila kita setelah berpisah, duit itu telah terbayar. Tapi salam tak boleh, jualan komoditi dengan bayaran penuh semasa bagi hantaran masa depan. Maknanya kontrak tu tak habis lagi. Dia dah pergi tempat lain. Dan istisna pun tak boleh, jualan asal yang akan dikilangkan. Dia baru nak buat, dia dah jual dah. Ini namanya garar. Perlu dibuat kajian semula. Dan ijarah, pajakan boleh berstruktur sebagai pajakan operasi atau kewangan untuk pajak aja sewa ya. Kad itu pinjaman Islam tanpa bunga, mudah baraba, musyarakah, wakala, kafala. Jadi ini semua contoh-contoh yang kita kena relook back. Mana saja yang ada future trend, garar ke ataupun apa nama judi, maka semuanya tak boleh. Dan ini ada contoh-contoh dia. Awadi'ah, wadadomna, ijirah, Istisna, Syaf, Al-Hasan, Al-Ijarah, Muntala, Bital Malik, Bi Salam dan lain-lain lagi. Bi Samil Ajil. Jadi semua ni, especially deferred payment ya. Deferred payment tak boleh dalam Islam ya sebenarnya. Okey. Jadi ini semuanya haram ya dalam Islam. Jadi haram dalam perniagaan adalah riba, memeras ungut dan mengambil harta dengan cara yang batil, menipu dan bersumpah bagi melariskan barang, rasuah, monopoli barangan sendiri, larangan mengurangkan kadar sukat dan timbangan, larangan membeli barangan yang dicuri, diragut atau dirampas tanpa hak, dan haram menjual najis. Ya, sebagai contoh babi ke, itu semua najis, maka haram menjualnya. Okey. Jadi dalam kita berniaga ni diceritakan dalam Al-Quran bahawa hendaklah sempurna takaran dan timbangan yang adil. Itu ada 2 ayat itu dicerita, Al-An'am dan Mutaffifin. Jadi kalau kita tengok ya, Rasulullah suka kepada peniaga yang jujur. Dan dalam Al-Quran banyak yang menceritakan mengenai jual beli ni ya, bagaimana melakukannya. Jadi kita kena beza ya di antara ekonomi Islam dan ekonomi sekular ni ya. Kalau kita tak boleh beza je, maka kita akan menjadi masalah. Jadi indikator kita adalah surah Al-Quraisy ayat 104 1 hingga 4, surah Al-Nan, surah Taha, surah Al-Araf dan surah An-Nisa. Jadi ini semua ada contoh-contoh yang boleh kita gunakan ya untuk menilai ya apakah apa yang kita lakukan itu adalah perkara yang bertepatan dengan Islam. Again, ini adalah buku-buku yang saya jual dan kalau minat bolehlah cuba beli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat reconstruction of house. Waalaikumsalam. Ini rumah-rumah yang unit-unit rumah yang siap. Dia orang gembira dah masuk, diberikan semua peralatan. So tak saya rumah yang diberi sekarang ni, insyaAllah kita akan teruskan projek yang sanggup untuk kita bina kembali rumah rakyat. Okey. Warga-warga di Malaysia hari ini ada tak apa-apa soalan? Tuan komen ke? Sila boleh setuju, boleh letak di komentar ataupun boleh buka mikrofonnya untuk sama ada menambah ataupun menyoal ataupun persetujuan tak setuju. Silakan, apa tu? Ramai juga hari ni. Okay, Prof, saya ada satu soalan sikit lah. Bagaimana, macam cakap, bagaimana kalau contohlah saya seorang pembekal, macam mana kita nak tahu bahawa seorang kita pembekal jual kepada penjual, macam mana kita nak tahu bahawa penjual tu membuat menjual tu dengan hukum yang betul ataupun dia melaksanakan riba juga, ataupun macam okey tak boleh nak tahu benda tu berlaku. Bagaimana tu, Prof?
Okey, apa nama, kita kena bezakan di antara riba dengan bisnes. Riba ni, kalaulah kita letak RM1 dan 1000 tahun ataupun 2 jam kemudian kita minta balik RM1 tu, dia bagi RM1. Tetapi kalaulah dia minta RM2 lepas 2 minit lepas tu dia kata saya nak RM2, itu riba. Maknanya itu tambahan, ya. Tetapi dari segi barang yang hendak kita beli ni, kita bergantung kepada pasaran, pasar kita. Kalaulah pasar kita itu adalah praktis Islamik punya bisnes, ya, maka kita akan percayalah kepadanya. Tetapi kalaulah macam zaman Rasulullah hari itu, sahabat-sahabat terpaksa pergi kepada pasar orang Yahudi, ya. Orang pasar Yahudi ni mereka menipu. Dia anggap bahawa orang bukan Yahudi boleh tipu. Orang-orang yang bukan Islam ni adalah sama kalau bunyi itu. Kalau orang bukan Islam kita boleh tipu lah. Tak, dalam Islam tak boleh. Orang tu Islam ke tak Islam ke kita tak boleh tipu. Kita kena buat tu. Kerana ini dikatakan dalam dua surah yang saya sebut tadi, ya, Mutaffifin tadi. Dalam surah itu Allah sumpah orang ni, iaitu orang yang untuk diri dia nak timbangan ringan, tetapi untuk orang lain dia buat timbangan cara lain. Jadi ini adalah satu perkara yang memang dilarang oleh Tuhan. So dalam hal ini, ya, kita kena hati-hati, ya. Kerana Rasulullah sendiri mengatakan bahawa bila nanti di akhirat nanti orang yang berniaga yang jujur itu akan duduk sama dengan dia. Jadi ingat, senang ke nak dapat duduk dengan Rasulullah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak buka gambar apa ni? Tak apa. Ni apa ni? Contohlah, kalau macam contoh saya pernah pergi ke kedai sebelah jual apa ni RM1.20, tapi sebelah lagi barang yang sama RM2 dia jual. Sebelah menyebelah ya. Jadi nampak kaya macam yalah, dia letak harga tu boleh, tapi tak tahu lah macam riba ke ataupun terlampau atau apa. Jadi disebutkan yang mahal tu pasal dia peniaga Islam. Yang ni bukan peniaga Islam. Satu lagi contohnya dekat Perak sendiri di Pulau Pinang, dekat apa ni, Kuala Muda kot. Pasar bisik-bisik ni. Jadi macam mana pandangan doktor? Allah. Okey, terima kasih. Soalan ni memang baguslah. Dalam hal ini kita kena ingat, ya, dalam bisnes tak ada limit dari segi keuntungan. So katakanlah kedai sebelah-sebelah, saya jual RM1, orang tu dia jual RM2. Kalau you rasa you nak beli tengok muka saya manis, tak apalah, RM2 lah you bayar kat saya. Itu tak apa. Kerana dalam Islam perniagaan tak apa. Yang tak boleh ni ialah apabila kita bertangguh. Bila kata dalam Islam kata bisnes, itu maknanya semua akad dan pembayaran dan ambil barang yang kita beli itu semua mesti dilakukan serentak. Dia tak boleh kata okey, saya ambil barang ni 3 bulan lagi. Itu tak boleh. Dalam Islam itu tak boleh. Dia dalam Islam yang boleh immediately. Maknanya you bagi RM1, you ambil barang tu sekarang ni, and then you bawa terus barang tu. And then lepas tu kata kalau you pergi kedai lain tengok, harga RM10. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Kita berniaga ni adalah terserah pada Allah. Kalau Allah nak bagi rezeki kita harga RM50 lah kita dapat. Kalau rezeki itu Allah nak bagi RM1, bagi RM1. Apakah ini berarti satu kezaliman? Tidak. Kerana kita dah tahu, ya, dalam pembentangan saya awal-awal dulu, bahawa pada kelahiran kita 120 hari Allah telah tetapkan rezeki kita. Jadi walau apa pun rezeki yang ditetapkan oleh Allah tu takkan berubah. Takkan berubah. Memang ada setengah kita punya ustaz-ustaz kata kalau kita berdoa dia akan ubah. Bukan, dia salah faham yang tu. Yang sebenarnya bukan dia ubah. Allah dah tahu dah you akan doa. Jadi dia dah tulis dah macam tu. Jadi Lauh Mahfuz ni yang di mana ditulis semua benda ni, saya dah discuss dalam kuliah saya lepas, ya. Dianya adalah di time zone yang lain.
Yang itu nak kena ikut saya punya cerita mengenai Lauh Mahfuz yang mengikut sains, dari sudut sains. Adakah kita nak ambil sudut sains ni sebagai bukti? Bukan. Dia hanya untuk strengthenkan kefahaman kita mengenai Islam. Jadi dalam hal apa yang dikatakan tadi, kita kena beza itu. Riba adalah untuk pinjaman ataupun untuk tertangguh. Maknanya dia riba ni, bila kita tertangguh, kalaulah harga dia sama, itu okey, itu bukan riba. Tetapi kalaulah dia tertangguh, kemudian kita kata, sekarang ni, sebagai contoh lah, saya nak bagi contoh ni memang sensitif ni, iaitu saya nak beli rumah tu sekarang ni harga dia 100,000 katakan. Kemudian saya kata, saya tak ada duit, boleh tak saya bayar setiap bulan berapa you jual rumah ni? Once dia sebut kata, kena bayar 100, kena bayar katakan 300,000, then dia dah buat riba. Automatically dia dah buat riba. Dia tak boleh. Kalau dia jual masa tu juga you nak bayar. Kata saya ada duit ni 100,000 ni. Dan dia kena bayar, dia kena jual at that price. Tetapi kalaulah katakan tiba-tiba you pergi pula kat bahagian perumahan lain, dia jual harga murah lagi, itu cerita lain. Itu bukannya, itu perniagaan ya. Macam saya katalah, perniagaan adalah fisabilillah sebenarnya. Terserah pada Allah untuk menetapkan apakah rezeki you sebanyak itu ataupun rezeki penjual tu banyak itu. Kerana saya bermula dulu berpegang bahawa tak boleh profit lebih daripada sekali ganda. Tetapi bila saya tengok dalam sirah Rasulullah sendiri, saya tengok Rasulullah ambil keuntungan sebanyak 1000 kali ganda. Jadi maknanya kalau Rasulullah boleh buat, takkan kita tak boleh buat. Tapi sama ada orang yang nak beli tu sanggup beli atau tidak, itu cerita lain lah. Because dalam perniagaan ni mesti dua-dua setuju. Lepas tu dia pun berpisah saja, then habis cerita lah. Perniagaan dia berpisah saja, dah habis cerita. Tetapi riba ni dia tak habis cerita, panjang cerita lagi. Jadi itu yang perlu kita faham ya, di antara keduanya. Once kita faham yang tu, benda lain tak susah. Tapi one thing yang saya nak ingatkan sebelum tu, one thing yang saya go ahead. Sebagai servis yang pakai yang lebih tu sebagai servis. Dalam Islam tak ada yang tu. Tak ada. Dalam Islam tak ada. Kalau kita nak beli servis, itu kita beli atas nama kontrak servis lah. Maknanya saya nak buat rumah, saya akan bayar you untuk buat rumah tu pada harga 10,000. Then saya akan bayar 10,000 lah. Once you perlu, you dah tak kering lagi, saya akan bagi 10,000. Itu adalah kontrak servis. Tapi kalaulah katakan saya dalam Islam ni, yang ni yang lagi satu perkara yang kita kena faham. Dia tak boleh dua benda sekali. Saya nak beli rumah, saya nak bayar servis. Tak boleh. Ataupun saya nak beli rumah tu, tapi saya nak sewa dulu. Tak boleh juga. Dalam Islam dia tak boleh. Bermula saya pun ganjil ni. Tetapi memang macam tu. Allah dah tetapkan perniagaan adalah halal, tetapi riba adalah haram. Jadi kita jangan orang kata meloncat sana sini ingat kita pandai sangat. Takkanlah Tuhan bodoh sangat. Allahuakbar. Saya pun takut nak cakap benda-benda macam ni. Okey. Yang ada soalan lagi. Bisik ya, bro. Ya. Bisik. Sama. Yang bisik tadi lupa nak cakap. Bisik itu actually it is the true sense of perniagaan. Dia tengok muka saya, nampak macam orang kaya je, dia jual mahal. Memang biasa macam tu. Saya kalau pergi pasar bisik, saya memang suka pergi pasar bisik, tapi saya tak pakai macam ni. Suara tadi. Tak ada. Suara tadi. Tak dengar suara. Hilang suara. Suara pop tak dengar. Hilang suara, bro. Hilang suara pasal apa? Patutnya okey kau ni. Stabil. Interconnect tak stabil. Okey, boleh dengar ke? Apa ulang balik tu pasal bisik-bisik. Okey. Pasal bisik ni saya memang suka pergi pasal bisik. Terutama yang kat Kuala Muda. Yang dekat seberang sini mahal sangat. So apa yang saya buat ialah tiap kali saya pergi, saya tak pakai smart-smart.
Kalau saya pernah pergi yang itu, lepas balik kerja, isteri kata, oh jom kita pergi pasar bisik. Saya kata, nanti saya tukar dulu. Tak payah kita pergi macam ni. Semuanya mahal. Jadi saya selalu pergi, saya pakai laih je. Kalau you tengok saya pun, you tak kenal. Betul kan ni, Prof ni yang datang ni. Betul. And then saya dapat harga murah selalu. Itu dia unik dia. Aida, itu berniaga namanya. Kita jangan potri, kita kaya. Oh, itu boleh InsyaAllah. Yang itu boleh, itu tak itu nama berniaga lah tu. Jangan pula kita pula. Macam Rasulullah, dia pun kata, mengikut cerita daripada sirah, dia suka senyum. Jadi orang nak turun harga apa, tak sanggup masa tengok dia senyum saja. Senyum selalu lah. Okey, Prof. Terima kasih. Okey, sama. Okey, ada lagi komen ke apa ataupun pandangan yang berbeza? Ada penambahan daripada ahli-ahli pada malam ini? Jadi kalau tiada, Prof, saya minta untuk Prof rangkumkan apa yang telah kita pelajari pada malam ini. Silakan. Okey, satu perkara kita dapati bahawa orang akan cakap bahawa riba sekarang ni, riba terlampau banyak sekarang. Jadi kita dah tak boleh buat apa dah. Itu adalah satu pandangan yang tak tepat yang sebenarnya. Kalau kita tengok Rasulullah ketika dia pindah berhijrah ke Madinah, masa itu pun dah riba tauk sampai orang kata, sahabat-sahabat kata, kami tak boleh berniaga di Bani Quraizah ni. Kerana mereka praktis riba ni. Tauk dia kata. Kalau kami praktis dekat sana, kami pergi kat sana, memang kami apa orang kata tak ikut dah perintah Allah. Apa tidak Rasulullah? Rasulullah ni bukannya jenis, oh ya ke, tak apalah, kita makan riba sikit-sikit dan kita ikut je lah mereka yang ada. Tak. Dia terus kata, okey tak apa, dia kata, lepas je sembahyang solat, dia pergi keluar, pergi mencari tanah untuk buat market untuk orang Islam yang praktis riba. Cerita ni tak ada. Kata, memang tak ada lah. Kalau macam saya katakan tadi lah, orang yang mengajar muamalat, bila tiba dekat isu nak set up pasar, dia tak nak cerita. Dia kata kita patah balik lah dekat apa orang kata tahrah tu. Bukanlah tahrah tak bagus, tapi bagus. Tapi bila kehidupan dia tak nak cerita, ini dia jadi cerita dia ni. Jadi saya yang cerita. Tak apa, saya cerita tak apa. Jadi kena faham yang ni, bahawa Rasulullah sendiri lepas je solat, dia dengar kata sahabat-sahabat semua komplain bahawa pasar Bani Quraizah ni praktis riba. Dia terus pergi cari tanah. And bila dia dapat satu tanah tu yang disesuai, apa tidak, kalau siapa yang baca juga mengenai sirah ni, Rasulullah dia cari bukannya tanah yang banyak bangunan, dia cari tanah yang kosong. Pasal apa? Kerana dalam konsep pasar orang Islam ialah siapa datang dulu, dia pacak dulu. Jadi ini beza. Yang ini saya tengok dalam kuliah mana pun tak ada pun cerita macam mana prosedur untuk set up pasar cara Islam. Tahu tak? So dia buat macam tu. Ada orang, saya nak bina lah bangunan kerana saya nak, itu kawasan saya. Rasulullah tak bagi. Rasulullah tak bagi. Lepas tu saya ingat kok Rasulullah je kot tak bagi ke, saya salah baca ke hadis tu. Umar Al-Khattab pun tak bagi. Umar Abdul Aziz pun, iaitu khalifah lepas tu lagi jauh lagi, pun ada orang nak bina masa zaman dia. Dia tak bagi juga. Dia kata, kalau Rasulullah dah larang, takkan aku nak bagi benar kan? Dapat tu. And then perhatikan juga, kawasan pasar tu, orang boleh masuk dan keluar dengan mudah. Pasar kita sekarang ni, kalau tengok orang Allah nak masuk pun hidungnya bau dia. Satu tempat tu kecil lah, nak kena langgar itulah, langgar inilah, tak ada. Dan Rasulullah punya pasar, orang kata dia boleh naik kuda, lalu ke dalam sampai keluar balik. Tak ada siapa ganggu kuda dia. Apa itu? Apanya? Kita orang arkitek, bila ngajar arkitek, kena ngajar benda macam ni lah. Bagaimana Rasulullah buat pasar.
Tapi kita lebih suka nak ikut cara British. Yang pasar dia memang kotor, nak mampus. Dan tahu. Nak ambil lagi, ambil lah ikut orang kapiak. Tu saya marah lah tu. So, apa orang kata, kita ada sistem Islam. So, saya harap Perdana Menteri kita ni akan buat perubahan. Tetapi saya nak nasihatkan, sebelum you buat perubahan dalam ekonomi tu, you kena buat ubah dulu you punya team yang yang mencadangkan ekonomi Islam. Kalau siapa yang saya tengok team ini tak bertepak sangat Islam ni. Mula-mula saya tak realise, tapi bila saya pergi ke Afghanistan baru saya diberitahu oleh pelajar-pelajar yang dah dapat PhD yang mengatakan bahawa sistem ekonomi Islam di Malaysia adalah tak tepat. Dan bila saya balik dan saya buat kajian, memang betul tak tepat. Jadi kita janganlah apa yang kita buat tu dah betul dah, tetapi tersalah buat. Tersalah buat. Nanti Tuhan akan kenal kita semua. Wallahu a'lam. Okey, Haida, teruskan. Oh, alam bisawab. Jikalau tiada penambahan dan kesimpulan yang lengkap, oleh itu saya rasa kita boleh tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan satu. Amin amin amin. Semoga apa yang telah dikongsi pada malam ini menjadi buah fikiran dan juga perbualan ilmu pada masa akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Salam satu Malaysia. Terima kasih Prof. Terima kasih Haidar.